A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disambung tafsir minggu lepas. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub katibun bainakum bil 'adl wa la yaba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub yumlil ladzi 'alal haqq wa yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'an فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلى أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil, benar. Dan janganlah seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan isi surat hutang itu dengan jelas. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan isi surat itu, maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil, benar. Dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan seorang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi. Supaya jika seseorang lupa dari saksi perempuan yang berdua itu, maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Dan yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan, menguatkan keterangan saksi. Dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan pergeraguan kamu, kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama kamu. Maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakahlah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah mana-mana juru tulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan apa yang dilarang itu, maka sesungguhnya demikian itu perbuatan fasik derhaka yang ada pada kamu. Dan oleh itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ingatlah Allah dengan keterangan ini mengajar kamu. Dan Allah sentiasa mengetahui akan setiap sesuatu. Ayat ini ayat yang paling panjang dalam Quran. Satu ayat saja yang paling panjang dalam Quran, yang berkait dengan hutang piutang dalam muamalah, dalam kerja perniagaan dan perdagangan. Disebut bahawa perniagaan perdagangan ini adalah sumber rezeki yang paling besar. Lebih besar daripada pertanian. Lebih besar daripada kerja-kerja yang lain, ternakan dan sebagainya. Oleh kerana jual beli ini sangat mencabar,
Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu yang paling panjang. Supaya manusia tidak bertelingkuh antara satu sama lain. Supaya muamalah itu menjalankan hubungan yang baik antara satu sama lain. Di antaranya, kalau berhutang. Bila jual beli, mesti ada hutang. Tak boleh nak bayar selalu. Ataupun tak ada umadah, kena berhutang. Bila berhutang, maka bayarannya ditangguh. Diterangkan dalam ayat yang dahulu, jangan ada riba. Riba dosa besar. Kerana berhutang ni orang terdesak. Jangan kita ambil peluang orang yang terdesak. Dengan kenakan riba untuk dapat keuntungan. Riba nasak yang tak ada khilaf kalangan ulama. Menentukan masa sekian, bunganya sekian. Ini riba nasak. Riba yang tak ada khilaf kalangan ulama termasuk dalam dosa besar. Perlu disedari bahawa hutang piutang ini adalah amal kebajikan. Disebut dalam hadis Isra dan Mi'raj, sudah diberitahu dulu. Beri hutang lebih besar pahala daripada beri sedekah. Setengah ulama mengatakan boleh besar pahala sedekah. Tapi ada ulama mengatakan lebih besar pahala beri hutang. Kenapa? Orang yang beri sedekah ni boleh dia ada dah. Saja ambil sedekah saja. Kita beri orang yang sudah ada. Orang yang berhutang ni orang terdesak. Memang terdesak sungguh. Dia tak berhutang. Di sinilah pahala lebih besar. Dan sangat mencabar. Mencabar orang yang beri dan mencabar orang yang terima hutang. Yang beri sayang nak beri hutang ke tak. Kalau bayar pula, kalau berhutang pula, nak bayar balik ke tak. Ini satu cabaran. Ya allazina amanu tadayanu birani ila ajli musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang sesama kamu, maka tulislah urusan hutang piutang itu. Tulis. Jangan pakai ingat-ingat itu saja. Terutamanya hutang yang besar-besar. Dalam ayat ini tak sebut hutang kecil, hutang besar. Yang paling pentingnya hutang besar lah. Takut buat lupa. Takut mengelak tengah jalan. Tak mengaku dan sebagainya. Dzalikum aqsatu indallah. Itu lebih adil di sisi Allah. Tulis ni ialah satu amalan yang sangat adil di sisi Allah Ta'ala. Yang adil, yang betul, yang istiqamah. Nak tipu tak boleh tulis. Wa aqwamu lisyahadati. Dan lebih kuat, lebih teguh dari segi penyaksian. Tulisan ni. Tulisan ni satu penyaksian yang sangat penting. Wa anna alla tartabu. Dan lebih hampir pada kamu tidak ragu lagi antara satu sama lain. Tak ragu lagi antara satu sama lain. Faktubuh, maka tulis dengan makna fi'il amar. Sungguh yang wajib. Walaupun dianggap percaya antara satu sama lain. Tapi Allah Ta'ala tugaskan dengan fi'il amar. Ada amal lil wujub, ada amal lil nadbi. Ada suruh wajib, ada suruh sunat. Wa yaktub katibun bainakum bil 'adl. Dan hendaklah menulis oleh penulis kalangan kamu dengan adil. Penulis ni kena tulis dengan adil lah. Tulis betul. Terutamanya orang yang hutang piutang tu buta huruf pula. Tulis tak betul pula. Ataupun salah seorang daripadanya suruh tulis tak betul. Hak ni tak reti baca. Itu sangat malang zaman sekarang ni banyak orang reti baca belaka. Wal yumdil wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Dan tidak seharusnya orang yang boleh menulis itu enggan untuk tulis. Sebagaimana Allah ajar pada dia boleh menulis. Allah Ta'ala beri ilmu boleh menulis. Amalkan ilmu tu boleh pahala. Bila Allah Ta'ala suruh boleh pahala lah. Boleh pahala. Dia beri pahala oleh Allah Ta'ala. Wal yumdil 'alal 'adil haqq wal taqillaha rabbah.
Dan tunaikan tulisan itu oleh menulis mengikut apa yang ditetapkan daripada hutang itu. Tetap banyak mana? Angka dia mesti tepat, mesti betul. Wal yattaqillaha rabbah. Takut pada Allah Tuhan dia. Tulis dengan sifat takwa pada Allah Ta'ala. Bukan tulis barang tulis. Tulis dengan beriman dan budiman. Dengan iman dan akhlak yang mulia. Wala yabkhas minhu syai'a, dan dia tidak sembunyi sedikit pun. Dia tak sembunyi sedikit pun. Apa yang disebut dalam jumlahnya, tak dia sembunyi sedikit pun. Tulis. Lepas tulis tu baca balik. Itu sebaik-baiknya. Termasuk siasat syariah. Hak erti baca, tengok balik. Kalau kita tak erti baca, suruh orang kita percaya baca. Surat perjanjian itu. Fa in kana alladhi alayhi haqqu safihan aw dha'ifan. Jika sekiranya orang yang punya hak itu seorang yang tak boleh mengurus. Seorang yang tak cerdik. Seorang yang lemah. Sama ada dia kecil ataupun dia gila kerana dia masih kecil lagi, dia ada duit, ada harta, tapi nak manfaatkan duit dia itu untuk pelaburan. Ataupun seorang yang gila, nak manfaatkan harta orang gila tu, dia ada anak-anak dia seumpamanya. Tolong tulis dengan bertakwa pada Allah. Kawan mata kawan tu gila, awak tak betul tulis pula. Kawan ni budak, anak yatim pula, tak betul tulis pula. Awala yastati' an yumil. Dia tak mampu kerana kejahilan dia. Tak reti dalam perkara menguruskan itu. Maka tolonglah dia. Fal yumdil waliyuhu bil adl. Hendaklah kendalikan dengan adil, dengan tepat. Jangan buat salah, jangan buat silap. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Dan adakan 2 orang saksi kalangan lelaki. Dalam hukum syarak, saksi 2 orang lelaki. 2 saksi. 2 saksi lelaki, saksi yang adil. Yang adil ini ialah yang tak mengerjakan dosa besar dan tak terus menerus dosa kecil. Nak tinggal dosa kecil, manusia payah. Mesti ada dosa kecil juga. Tapi tak meneruskan dosa kecil. Dan tak buat perkara yang menjatuhkan maruah. Orang yang maruah tinggi. Yang moral dia tinggi. Integriti sekarang ni. Tinggi. Orang ni jadikan saksi. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani. Kalau tak ada 2 lelaki, maka seorang lelaki dan 2 perempuan. Boleh ambil saksi 2 perempuan. 2 orang perempuan boleh jadi saksi dalam masalah hutang piutang. Boleh ambil orang perempuan jadi saksi. Ambil 2 orang perempuan. Kerana orang perempuan ni kalau kena ugut seorang, ada seorang lagi. Ini zaman sekarang ni zaman ugut kuat. Kalau orang lelaki tahan sikit, kalau orang perempuan mungkin ada kelemahan dia. Letak 2 orang saksi. Jadi seorang lelaki, kalau tak ada, 2 orang lelaki, kalau tak ada seorang lelaki, 2 orang perempuan. Tak ada lelaki belaka, macam mana? Ambil perempuan belaka lah. 4 orang lah. Saksi. Lagi ramai, lagi baik. Walaupun Quran sebut begitu. Mimman tardawna minasyuhada. Di kalangan sesiapa yang kamu redha untuk menjadi saksi. Yang kita redha dengan sifat adil dan sifat baik untuk menjadi saksi. Fatudzakkira ihdahum al-ukhra. Maka seorang boleh mengingat yang lain. Kalau yang satu lupa, yang ni ingat. Itu hikmah 2 saksi. Kalau ramai, yang ni ingat, yang ni tak ingat, yang ni ingat. Mengingat satu yang lain. Wala ya'ba syuhada'u idza ma da'u, dan tidak seharusnya orang menjadi saksi itu enggan bila diajak jadi saksi. Kalau orang suruh jadi saksilah. Jangan enggan, tolong orang. Tolong jadi saksi. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Diulang saya lagi, orang yang menulis pula kena tolong tulis. Boleh tolong tulis pada orang tak tahu menulis, tak tahu mengarang perjanjian. Tolong karang dia. Boleh pahala. Sebab Tuhan beri ilmu pada dia. Ilmu boleh menulis, boleh pandai surat karang perjanjian. Tulis.
falyaktub, hendaklah tulis. Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u, dan janganlah saksi-saksi itu enggan bila diajak. Bila diajak, enggan. Wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajalih. Dan jangan kamu berasa cuai, berasa lembab, berasa malas, berasa segan untuk menulis perkara yang kecil dan perkara yang besar mengikut tempoh hutang yang ditetapkan. Jangan berasa cuai, berasa lembab. Tulis, terbekas. Zalikum aqsatu indallah wa aqamul syahadatu anna alla tartabu. Itu semua lebih adil si Allah. Lebih betul dari segi menjadi saksi. Lebih mengelakkan daripada keraguan. Tak ada keraguan lagi. Illa an takuna tijaratan hadran tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktuha. Malaikat satu perniagaan yang depan-depan, tak berhutang. Yang hadir di hadapan mata. Itu pun tak jadi wajib kalau nak tulis. Kalau tulis lebih baik lagi. Kita dah akad jual beli. Surah menyuruh dah akad jual beli ni. Ni berhutang. Jual beli sungguh ni. Tak berhutang ni. Jual beli. Cash. Pada masa itu. Tak wajib tulis. Wa ashhidu idza tabaya'tum. Adakan saksi bila kamu berakad jual beli. Kalau yang perkara yang besar tu biar ada saksi. Biar ada saksi nanti balas kemudian. Kalau ada saksi bila sesat, tak balas kemudian. Terutama di zaman sekarang. Zaman sekarang ni zaman manusia banyak macam ni. Lebih utama dari saksi. Fa'inna min ba'dukum ba'dhan fala'udil ladzi tumina amanatah. Kalau setengah kamu berasa aman terhadap setengah yang lain, tunaikan amanah itu dengan cara yang sebetul-betulnya. Tunaikan amanah saya betul-betulnya. Sebagaimana diperintah oleh Allah, sebagaimana Tuhan ajar pada kita ilmu. Allah Ta'ala beri pahala kalau kita kendalikan itu dengan sebaik-baiknya. Wala yudharra katibun wala syahid dan jangan kamu memberi mudarat kepada orang yang tulis dan orang jadi saksi. Jangan ugut pula. Paksa orang yang menulis tu, suruh tulis tak betul. Paksa saksi suruh bohong. Itu tidak boleh, diharamkan dengan nas Quran. Dosa besar lah maknanya. Wa in tafa'alu fa innahu fusuqun bikum. Kalau kamu buat begitu, satu kejahatan, satu kefasikan yang kamu buat. Jadi fasik, jadi jahat. Fasik ni kalau tengok anak bulang, orang tak boleh pakar. Anak bulang puasa, berat fasik ni. Jadi saksi mahkamah tak boleh. Perangai orang menipu tak boleh jadi saksi dalam semua kes, semua perkara. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Ini kait dengan takwa. Semua sifat-sifat tersebut ada kaitan dengan takwa kepada Allah. Takwa ni adalah nilai harga diri manusia. Wa ya'allimukumullah, dan Allah Ta'ala ajar kepada kamu dengan ilmu yang Tuhan beri kepada kamu. Ilmu berniaga, ilmu menulis, ilmu mengendalikan urusan. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui terhadap tiap-tiap sesuatu. Walaupun kita tahu, kita pandai macam mana pun, Allah Ta'ala tahu lagi. Tak boleh mengelak, tak boleh tipu. Semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan dikira pada hari kiamat kelak. Bukan saya kita tulis atas dunia, ada malaikat tulis pula. Tulis apa yang kita buat. Malaikat buat catatan. Tangan jadi saksi, kulit jadi saksi. Kalau kita menipu di atas dunia ni, semua ada dekat kita jadi saksi pada hari kiamat kelak. Ini saja Islam. Perkara yang tak ada dalam ajaran lain pada Islam. Sebab itu, Islam saja yang boleh membentuk integriti syakhsiyah yang sebenarnya. Ajaran lain tak boleh. Kerana ajaran lain tidak ada roh. Ajaran lain tak ada iman. Semua teori-teori seperti awal dulu tak ada iman. Islam ni ada iman. Bukan saja iman pada Allah, semua iman pada hari akhirat. Iman pada malaikat. Pada dosa pahala dan lain-lain. Ini yang mengikat kita. Yang membezakan kita dengan orang yang bukan Islam. Wallahu a'lam.